Hai, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. A very good day to all who joins me in the webinar today. I would like to express my thanks and gratitude to the organizer, Jaden Osh, for inviting me to give talk and to share um, my knowledge and experience with all of you today. I'm very happy because I have this opportunity untuk share lah, share berkaitan dengan tajuk yang telah diberi kepada saya, iaitu Pandemic Readiness, Building Essential OSH Skills. My name is Abdul Halim bin Hashim. I am the head of Occupational Safety and Health Unit at University Malaysia Sarawak, and at the same time I'm also a lecturer for the Faculty of Cognitive Sciences and Human Development. I am a staff of UNIMA since 2014, and I've been involved in OSH for more than 20 years lah. So for those yang ingin mengenali saya ataupun nak dapatkan a detail of my background, you can visit my profile dalam LinkedIn. Okay, so there's the link to my profile dalam LinkedIn. So you just type it lah dalam browser, then dia akan keluar lah dalam browser tu. But if you don't have any account, then you might be required to register lah. And from there you can see my experiences and what I did before this, because LinkedIn ni macam saya punya online CV lah, online CV, so that people can look at what I have, my experience, for any cases lah, macam training dan sebagainya. Jadi saya tak perlulah asyik nak kena print saja, so you boleh access saja melalui you punya handphone, ataupun you boleh gunakan scanner, boleh scan the QR code yang biru tu, dan kalau ada data plan dalam handphone tu, dia boleh terus direct kepada my LinkedIn profile. Sekiranya anda sudah mempunyai account LinkedIn, saya nak menjemput anda untuk connect dengan saya, kerana saya currently is an open networker. Open networker bermaksud saya mengalu-ngalukanlah sesiapa saja yang ada niat nak connect dengan saya. So I will accept, ataupun you boleh follow, boleh follow, tekan saja button follow tu, dan that's it lah. Saya banyak share bahan-bahan yang saya rasa bermanfaat. Saya share almost daily, daripada Isnin sampai Jumaat tu. Boleh kata every day saya akan post. Sabtu dan Ahad tu it depends lah. Kalau saya busy, sometimes miss juga, sebab family obligation dan sebagainya. Mungkin ada benda-benda yang menarik yang anda boleh pelajari dalam posting saya. Dan saya juga banyak share peluang-peluang pekerjaan lah. Kalau ada rakan-rakan yang lain yang mencari ataupun membuka opportunities for employment, mungkin kerja sebagai safety officer dan sebagainya, saya akan share juga dalam LinkedIn tu. Jadi mungkin boleh membawa manfaat lah kepada anda jika anda connect dan follow saya lah di LinkedIn. Dekat Facebook saya tak berapa aktif sangat, because Facebook ni bagi saya semua like a personal social media lah. You nak share gambar-gambar kahwin ke, gambar-gambar bini nombor 2 ke, aktiviti anak ke,
Saya lebih suka share saya punya professional activities dalam LinkedIn dan juga Twitter lah. Twitter boleh search saya punya Twitter account Ahalhas. So boleh follow jugalah dalam Twitter. So saya tak nak cerita panjang lah tentang latar belakang saya tu, boleh baca saja dalam internet ya. Okay, macam saya cakap sebelum ini, dalam tempoh 1 jam ini, apa yang saya harapkan adalah anda semua should be able to menjelaskan tentang konsep readiness ya. Because the keyword here adalah readiness. Jadi apa maksud readiness? And then yang keduanya, saya mengharapkan supaya anda boleh menjelaskan tentang konteks yang saya pilih lah dalam topik hari ini. Terdapat 2 yang saya akan bincangkan selepas ini. Dan seterusnya merangka jenis-jenis kompetensi yang diperlukan bagi anda menjadi seorang safety professional yang awesome, yang macam ni ya, yang sangat bagus. Jadi saya akan share lah apakah kompetensi yang diperlukan yang telah ditetapkan oleh pertubuhan antarabangsa. Dan yang keempat ialah merangka beberapa jenis kemahiran dalam bentuk hard skills dan juga soft skills yang diperlukan bagi membantu majikan anda lah dalam usaha untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan seterusnya ialah merangka strategi untuk job market re-entry. Apa maksud job market re-entry ni saya akan bincangkan dengan lebih mendalam lah selepas ini. Dan yang terakhir adalah untuk supaya anda boleh menjelaskan konsep apa maksud upskilling dan juga reskilling. So inilah yang saya harapkan anda dapat pada penghujung sesi webinar selama 1 jam ini. Jadi kita lihat kepada konsep readiness ni. Apa maksud readiness? Readiness ialah kita semua tahulah apa maksud ready ready. So, kita selalu cakap dah ready ke belum? Ni nak keluar ni dah ready ke belum? Ni dah nak ambil exam ni dah ready ke belum? Nak interview ni dah ready ke belum? Kita tahu apa maksud ready. Readiness, the state of being fully prepared for something. Bermaksud adakah kita telah mempunyai persediaan yang mencukupi. Dalam konteks kita sekarang ini ialah untuk menghadapi pandemik COVID-19. Secara logiknya sepatutnya pada tahap ini you sudah boleh kata ready lah kan. Sebab COVID-19 ni dah dekat nak setahun lah kita hadapi. Saya percaya banyak benda yang anda telah belajar lah sepanjang setahun ini mungkin secara formal ataupun tidak formal. Tapi ada kemungkinan mungkin apa yang kita rasa kita sudah ready tu sebenarnya belum 100% ready. Jadi saya harap apa yang saya bincangkan hari ini boleh digunakan bagi menilai lah tahap readiness. Adakah anda 100%, 90%, 80%, ya. Jadi kita perlukan anda untuk always be ready. Always be ready. Readiness ni juga dalam konteks yang lain kadang-kadang bila anda sebelum ni mungkin pernah join kursus ataupun masa you ambil safety officer course dulu, perkataan lain yang lebih sering digunakan adalah preparedness, especially dalam konteks emergency. So dalam emergency kita akan sebut ada salah satu tajuk dia ialah emergency response and preparedness. Masih ingat lagi tak? Kalau pernah belajar lah. Kalau tak pernah belajar dan mungkin tak tahulah. So emergency preparedness. Dalam konteks itu kita jarang guna emergency readiness. Kita gunakan emergency preparedness.
Bagi saya readiness dan preparedness tu membawa maksud yang sama lah. Maknanya kita bersedia untuk sebarang kecemasan. Bila kecemasan berlaku saja, kita tahu apa nak buat. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Jadi kita tak rasa cemas, kita tak rasa terkejut beruk, kita tak rasa panik, sebab kita tahu apa yang kita perlu buat. Sama jugalah dalam pandemik ini. Bila datang lagi gelombang yang seterusnya, you are ready lah. You know what to do, the first step, second step. Plan A ada, plan B ada, plan C ada. Jadi readiness ini dalam konteks yang saya pilih adalah dua perkara. Are you ready ataupun are you prepared? Nombor satu, to assist your employer in the defense against contamination and or spread of COVID-19. Okay, sebagai seorang safety professional, kebanyakan tugas kita adalah untuk menasihati, okay, memberikan solution, okay, mencadangkan solution jalan bagi penyelesaian kepada masalah. Jadi masalah apa yang kita takutkan sekarang ini adalah penularan COVID-19, ya. So setiap organisasi, setiap majikan mesti mengambil langkah berjaga-jaga. They need to be prepared so that they don't become a cluster. Okay, our objective is to ensure that our place of work doesn't become a cluster, a COVID-19 cluster. Yes. Mungkin ada jangkitan 1-2 okey lagi. Tapi kalau dia tak ada kawalan dan penularan itu spread widely, sehingga menjangkiti affected hundreds of staff, then we have failed lah. Saya tertarik untuk share tentang cerita Top Glove, suatu kisah yang bagi saya ironik lah, kerana Top Glove ini dikenali sebagai sebuah syarikat yang mengeluarkan PPE dalam bentuk glove. Glove ini adalah to protect the hands lah, especially from chemical splashes, hazard bahan kimia, dan juga dalam konteks medical lah, di hospital-hospital untuk mengelakkan cross contamination melalui tangan. Jadi Top Glove ni terkenal dengan simbol perlindungannya lah, because dia manufacture glove. Glove is PPE, to protect. Yang menjadi irony dia ialah, walaupun mereka itu dikenali sebagai simbol, maknanya when we talk about Top Glove tu, glove kita tahu dia PPE should be protection dia top lah. Tapi ironinya, mereka jugalah yang tak dapat nak mengawal penularan, sehingga banyak kilang dia. Kalau tak salah saya, 6 ke 7 kilang terpaksa ditutup in order to control the infection. So beratus-ratus, beribu-ribu pekerja dia dah dijangkiti COVID-19. So that is a problem. That is a problem. Nombor satu ialah dari segi nama baik syarikat lah. Kalau sebelum ni nama baik syarikat ni kita nampak Top Glove, good company, because they produce high quality glove. So bila kisah tentang kes COVID-19 ni menjadi viral, jadi orang pun dah pandang serong lah dengan kemampuan Top Glove untuk protect pekerja dia daripada jangkitan COVID-19. So it's your job, sekiranya anda seorang safety professional ataupun safety practitioner, untuk help your employer find a way in order to to avoid becoming a cluster. Definitely apa yang berlaku dekat Top Glove tu adalah kelemahan dari segi kawalan lah. Kita bukannya tak nak dia tutup kilang terus, maknanya semua orang bekerja dekat rumah, because glove tu memang diperlukan. Ramai orang memerlukan, especially the frontliners dekat hospital, mendapat permintaan yang tinggi. Tapi at the same time, semasa you beroperasi tu,
control measures must be taken lah to ensure that they are protected from infection yang datang daripada COVID-19. And whatever happened to Top Glove sekarang ni, definitely the control is lacking lah. The control is lacking. Saya tak boleh lah nak komen banyak-banyak sebab I don't know what really happened. But yang clear cut tu adalah, it's either the safety people there don't know how to assist the employer, ataupun whatever advice yang safety people bagi kepada employer dia, semuanya tak diambil pertimbangan lah. It's not considered at all. So whatever it is, you must be prepared to assist your employer. And number 2 is, are you ready or prepared to respond to the impact of the pandemic? Sekarang kita boleh lihat banyak impact dia, terutamanya kepada industri-industri yang banyak bergantung kepada pengangkutan dan juga pelancongan. We see a lot of pilots, cabin crew, people in the small businesses, they have to leave their employment, tak dapat nak bekerja lagi, dibuang kerja. Dan kita baca banyak dalam berita, dia terpaksa berniaga burger lah, jadi food rider lah, buat macam-macam kerja part time lah, because they are dah tak dapat nak bekerja lagi. There is no business, kapal terbang dah tak banyak yang terbang, tak ada orang yang datang melancong. Pergerakan antara negara ke negara lain dah tak boleh nak dibuat because of this pandemic. And we don't know sampai bila situasi ni akan berterusan. Yang jelas sekarang ini direct impactnya adalah kepada industri-industri yang such industry lah, like the airlines, the tourism, the hotels. But we really not sure, we are not convinced whether impact itu tidak akan affect industri-industri yang lain, sehingga menyebabkan syarikat terpaksa gulung tikar to close business. They have to lay off a lot of your workers. Macam saya, walaupun saya kerja kerajaan pun, saya tak adalah guarantee 100% yang saya akan kekal dalam pekerjaan saya, because government have to spend a lot of money to help the people. Maybe kalau berpanjangan lagi pandemik ni for another 2 or 3 years, apa yang the income of the government may not be enough to support their expenses. Mungkin kerajaan terpaksa mengambil langkah penjimatan, dan mungkin sebahagian daripada langkah penjimatan tersebut melibatkan staff-staff kerajaan yang terpaksa diberhentikan. Who knows, kita tak tahu. Jadi saya pun tidak mempunyai jaminan 100%. Mungkin tahun ni saya masih bekerja, kita tak tahu lagi 2 hingga 3 tahun akan datang. So soalannya, are you ready? Am I ready? Sekiranya saya diminta untuk mengambil cuti tanpa gaji, unpaid leave for a long period of time, 2, 3, 4 bulan, ataupun yang paling teruk sekali ialah kehilangan kerja lah. Bila dah hilang kerja, dah tiada pendapatan, itu akan memberikan impak yang besar kepada perancangan kita lah, perancangan peribadi kita. Are you ready to start working again, ataupun mendapatkan pekerjaan yang lain? Are you ready to whatever that is necessary to ensure that you can survive, that you can survive. So this is the context of readiness yang saya akan bincangkan pada hari ini lah. I think these 2 things yang paling penting, to prevent your organisation, your company from being cluster. Yang keduanya, if the impact tu jatuh pula kepada anda, are you ready? Are you prepared to bounce back, to respond? That is the 2 most important thing yang saya akan discuss pada hari ni lah.
So in order to assist, okay, meaning to say you have to be competent lah. You are highly skilled. When you are highly competent, then you can assist a lot. Banyak aspek yang you boleh membantu. Kalau you tidak tahu banyak dan skill you pun tak banyak, kalau orang nak minta tolong, mungkin dalam 5 perkara satu benda saja you boleh buat, 4 tu you tak boleh nak bantu because you tak tahu nak buat macam mana. So in order to be competent, you need to have the 3 things. Number 1 is the knowledge. Of course, what you need is the right knowledge. Having knowledge sahaja tak cukup. Saya ambil contoh lah. Mungkin dulu banyakkan safety officer, safety professional have a lot of knowledge dalam bidang teknikal lah, yang lebih kepada safety. Because health is not really an issue lah. Lagipun you tak berani contohnya nak sentuh benda-benda yang medical ni, because you feel like susah ke, technical ke, susah nak ingat ke, it's not an issue dekat tempat kerja you kan. So you never take the opportunity untuk belajar. Jadi bila pandemik ni datang, dan bila pandemik ni you are talking about biohazard, tapi you tak ada pengetahuan tentang virus ke, jangkitan ke, penularan ke, macam ni dia berjangkit ke. So you pun stuck lah. Bila majikan bos kita tanya macam mana kita nak handle ni, you pun alamak tak tahulah. Kalau bos tanya saya pasal safety, saya tahu. Kalau bos tanya saya pasal kesihatan ni, virus ke bakteria ni, saya memang kurang tak tahu. Jadi tak dapat lah membantu. So because of the pandemic ini, kita tak boleh nak berat kepada satu saja. We need to be balanced in both. So the right knowledge dalam iklim sekarang ini is having the knowledge that relates to COVID-19. Because readiness for the pandemic, the context here adalah pandemic. In order to assist of not becoming a cluster, tak nak menjadikan tempat kerja you a cluster, you must have the right knowledge on the biohazard, iaitu COVID-19. Macam mana nak putuskan rantaian dia. How well do you know about COVID-19? How well do you know about the spread of COVID-19? How well do you know about SOP? Are you able to, criticize maklumat yang macam mana membezakan maklumat yang betul dan salah? Because bos akan tanya, ni betul ke ni? Saya dapat maklumat dalam WhatsApp group saya ni, cakap, oh, dia boleh merebak melalui ni pula dah sekarang. Bos tanya, you pun tak tahulah bos. Susah lah. So the value, your personal value, is on the knowledge that you have. Nanti bos you cakap, alamak, macam mana ni, you pun tak tahu, you safety officer, you pun tersengih je kan. Jadi tak boleh lah macam tu. Knowledge, the underpinning knowledge is the most important. With knowledge then come skills. Do you have the right skills? Untuk mengelakkan syarikat kita, tempat kerja kita menjadi cluster. Having skills saja is not enough. Okay, ramai yang daripada antara you all ni yang tahu tentang rigging and slinging, permit to work, confined space. Itu semua dah bagus lah, that's bagus dalam operasi seharian, tapi dalam menghadapi pandemik dia tidak relevan lah. Tidak relevan. Jadi skills apa yang diperlukan? What is the right skills? And the third one is the right attitude. Of course, attitude ini penting bagi segala benda lah sebenarnya. If you work for your employer just to gain income saja, nak dapat makan gaji saja, tapi you have no heart, tidak ada hati untuk membantu orang, then you don't have the right attitude. Because COVID-19 ni menjangkiti semua orang, dia tak pilih kasih. Dia tak bias kepada, oh, you are rich people, I don't infect you.
kluster Kayangan ke, kluster Longkang ke, dia tak kira. So you must want to help all type of people, whether they are managers ke, whether they are workers ke, contractors ke. These are the attitude. This is the right attitude. You tak boleh nak melihat kepada benda-benda teknikal saja, tapi bila melibatkan orang, you tak nak lah aku tak bagus dengan orang, tak boleh. Safety professional must have a good connection with people, because that is the ones that kita nak protect. Itu orang-orang yang kita nak lindungi. So nak tak nak, you need to connect with people. You must have the right attitude to connect with people, the right attitude to assist them, the right attitude to learn from mistakes, to learn from each other, learn new knowledge, learn new skills. Jangan asyik nak bagi alasan saja. So these three things is important. Tapi dalam masa 1 jam ni saya tak dapat nak kupas semua benda. Jadi saya memilih yang dalam bulatan merah itu, the skills, seperti mana tajuk yang tadi berikan. Okay, our focus is the skills. So apakah cadangan-cadangan yang saya boleh share? The skills that you have, that you need to assist. Okay, sebelum pergi dengan lebih spesifik kepada skill-skills yang diperlukan bagi menghadapi pandemik, saya nak share dengan anda semua tentang apa yang dipanggil sebagai OSH Competency Framework. Competency Framework, rangka keterampilan. Saya tak tahulah bahasa Melayu ni masih digunakan tidak. Zaman saya dulu DOS guna keterampilan, kompetensi ni keterampilan. Saya tak tahu sekarang ni masih guna lagi itu pun tidak. So bagi tujuan kefahaman, saya akan guna kompetensi je lah. Dan framework ini diterbitkan oleh IOSH, Institution of Occupational Safety and Health, yang berpangkalan di UK. This is one of the famous professional body lah, badan profesional untuk pengamal OSH practitioner dan juga OSH professional. Saya juga adalah ahli kepada IOSH. IOSH bukan the only one. There are also professional body dekat US. There are also professional body dekat Australia. Tapi sebab kita orang Malaysia, negara Malaysia ni banyak banyak sejarah dengan UK, jadi kita lebih condong kepada UK lah. We lean more towards UK. Jadi IOSH is the best bodies lah. Jadi IOSH telah mengeluarkan dokumen yang telah menetapkan kemahiran ataupun kompetensi lah. Kompetensi ini adalah gabungan pengalaman, kemahiran, pengetahuan dan sebagainya yang you perlu ada untuk menjadi seorang OSH professional yang awesome, yang awesome. Jadi IOSH telah menetapkan 3 kategori. Nombor 1 is the core competency. Ini adalah trust. Yang kedua adalah behavioral competency, yang berkaitan dengan gelagat, tindak tanduk. Yang ketiga adalah technical competency, yang melibatkan kemahiran teknikal lah, pengetahuan dan kemahiran teknikal. Jadi framework ini anda boleh gunakan untuk menilai diri sendiri, untuk menilai diri sendiri. Dalam banyak-banyak ni, mana yang aku dah ada, mana yang aku dah power, mana yang aku belum belajar lagi, mana yang aku masih 50-50. Supaya objektifnya ialah for personal development, lifelong learning.
supaya nanti apa yang you cuba capai adalah you akan dapat 100% dalam semua benda ni, ya, 100% in everything. Then you become an awesome OSH professional. For those yang baru saja memasuki bidang ini, into this career, mungkin baru pass exam and then baru dapat tawaran kerja jadi safety officer, you boleh gunakan this framework ni untuk merancang ke hadapan, moving forward. Okay, kursus-kursus apa yang saya perlukan untuk cover semua ini? Pengalaman yang bagaimana yang saya perlukan supaya saya boleh belajar tentang semua ini. You need to plan. You need to plan. Jangan biarkan dia kepada nasib saja. Kalau bos bagi kursus aku pergi. Kalau bos kata tak payah bagi kursus aku tak pergi. Tak boleh macam tu. Jangan bergantung sepenuhnya kepada syarikat. Kalau syarikat tu membantu, menyokong dan boleh membiayai, boleh sponsor you untuk pergi mana-mana kursus, then you make use of that. You leverage on that. But if the company is not so supportive, maybe because they struggle semasa COVID ini, untung tak banyak, then that's good, that's okay, maybe you boleh plan lah, menggunakan duit sendiri ke. Okay, untuk tahun depan aku nak cover stakeholder management, for example. Untuk 5 tahun lagi aku nak pergi belajar tentang culture, macam mana kita nak create safety culture. So itu yang sepatutnya menjadi objektif setiap OSH professional, supaya dia dapat 100% dalam semua kompetensi ini. Gunakan dia sebagai cermin. Di manakah saya dalam core kompetensi ini? Saya pandai tidak tentang strategi. Strategi is a very important thing. It's a core competency bagi semua safety professional. Planning, of course, it's a core competency. Short term planning, long term planning. Kalau you tak tahu nak planning, susah tu. You jadi macam dua sajalah kumpulan pelaksana. Saya tak tahu nak plan, suruh saya buat. Kalau you ada mentality macam tu, susah. You cannot move up into higher career ladder. Tak boleh nak membangun menjadi manager dan sebagainya. Where am I dalam leadership dan juga management? Am I good in leadership? Am I good in management? Dulu saya tak pernah dulu saya ambil diploma, tak pernah pula belajar pasal management. Adalah sikit-sikit, tapi macam tak boleh guna je ilmu tu. It's okay. It's okay. Kalau dulu you tak belajar, ataupun dah belajar tapi dah lupa, now what's next? Kursus apa yang diperlukan? Pengalaman jenis yang macam mana diperlukan untuk kita belajar tentang leadership dan juga management? These three thing yang perlu diutamakan dululah, the core ones. Kemudian move on lah kepada yang lain. Saya percaya ramai yang sudah agak strong dalam health and safety law, agak strong dalam risk management, incident management, culture, maybe lah. Okay, you tahu sikit, tapi mungkin apa yang you rasa you tahu tu dah cukup. Sebenarnya tak. Culture ni ilmu ni sentiasa berkembang. So you need to belajar dan terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. That's why it's called lifelong learning. Tidak ada ilmu yang kekal sama sahaja sampai bila-bila. Sustainability, this is the word of the decade lah. Word of the decade. Maksud saya, di peringkat global lah, di peringkat bangsa-bangsa bersatu United Nation, sustainability ni is a key issue. Sekarang ni semua people are all talking about sustainability, sustainable development goal. Jadi dalam safety pun kena ada sustainability. Apa dia sustainability? So kena belajar lah, ambil lah kursus. Baca lah dalam internet, ambil kursus-kursus online.
sekiranya anda tak tahu tentang sustainability. This is something yang very important yang everyone must know. Behavioral, macam mana you nak manage you punya stakeholder. Apa dia stakeholder? Wah, I pun tak tahulah stakeholder tu apa. Tak apa, belajarlah. Personal performance, macam mana you mengukur prestasi diri. Jangan nak harapkan boss saja cakap bagus. Bos cakap bagus, you pun kata oh bagus. Tapi sebenarnya bagus dia tu just nak bagi you happy saja. Sedangkan banyak lagi benda yang you tak tahu, yang dia malah nak cerita. Kita tak tahu. So you must be able to measure your own self. Okay. Cari seorang idola, siapa-siapa lah dalam bidang OS ni. Tengok dia macam mana, apa yang dia ada. You kat mana, dia kat mana, macam mana saya nak mencapai tahap macam dia. Sebagai contoh, communication. This is all basic. Communication ni bukan sahaja communication nak bercakap dengan orang. Kalau saya dah bagi tahu dia kat dia dalam WhatsApp, dah lah, that is not enough. Saya dah share dah info tu, dah lah, it's not enough. Communication ni is way more. Macam mana you nak memujuk, persuade, macam mana you nak mempengaruhi, influence. These are all behavioral skills yang you need to learn. Working with others. Ini pun penting. Kita tak boleh nak bekerja in isolation, seorang-seorang saja, lone ranger. You need to work with everyone, with the workers, with the management, with contractors, with vendors, suppliers, dalam macam-macam jawatan kuasa. So my message is, you need to take this competency framework and use it as a mirror. Gunakan sebagai cermin untuk melihat where am I and where I want to go, so that you can become the best that you can be in this profession. Okay. So dalam beberapa slide akan datang ini, saya akan bincang tentang skills. Generally there are two type of skills, the hard skills and the soft skills. Do you have the skills dalam konteks pandemik COVID-19 ni? Saya akan bincang lagi selepas ini. Kita akan lihat kepada hard skills dulu. Dalam keadaan sekarang ni, bila kita dah banyak ada PKP ni, movement restriction, kita tidak ada pilihan lain untuk menjadi mahir dengan teknologi. Mungkin ada di antara anda ni terpaksa work from home. Dah tak dapat nak berkumpul lagi dah. Tak dapat nak meeting face to face lagi dah. Tak boleh nak buat briefing, toolbox talk face to face lagi dah. Tak boleh nak buat safety committee punya meeting bersemuka lagi dah. Contohnya lah, kita kena banyak bergantung kepada teknologi. Do you have the right skills in handling this technology? Okay. Some of the things teknologi yang saya rasa penting, ialah yang berkaitan dengan writing and editing. Writing is a very important skills, sebab kita nak mempengaruhi orang, kita nak persuade orang, memujuk orang. Selain daripada menggunakan percakapan kita, our verbal conversation, kita juga perlu menulis. Kita tak larat nak bercakap dengan setiap orang. Kalau katalah dalam kilang tu ada 10,000 orang, takkan you nak bercakap dengan 10,000 orang kan? A lot of the time you banyak gunakan email dan sebagainya. So you need to write. So one of the skills yang saya rasa penting ialah copywriting. Copywriting inilah menulis bagi tujuan untuk memujuk ataupun mempengaruhi. Semua orang boleh tulis yang tulisan biasa lah. Contohnya, sila patuhi SOP. Normal people bolehlah tulis sila patuhi SOP.
Tapi sebagai OS professional yang awesome, you need to write more than that. Ya. So you kena kembangkan lagi macam mana kita nak tulis supaya orang tertarik untuk membaca dan terpengaruh dan terpujuk untuk ikut apa yang diarahkan dalam apa yang ditulis tu. That's copywriting. Macam menulis untuk pengiklanan lah, pengiklanan. Bukan sekadar tulis untuk memujuk. That is copywriting. You can learn that a lot dalam online course dan sebagainya. Editing also important. For example, masa dulu mula-mula PKP tu dah ditutup, maknanya orang boleh kembali bekerja. Contohnya saya diminta oleh my bosses untuk create signage. Create signage. Saya tahulah simbol-simbol apa yang nak digunakan, tapi macam mana saya nak create signage? Nak lukis pakai tangan? Habislah sengit-sengit, color-color semua nak guna pensel color ke apa ke. Susah tu juga saya nak memenuhi permintaan itu. Sebab dia cakap pada saya, dia nak hantar terus dekat printer supaya boleh terus print. Maknanya there must be the right format lah, format yang betul supaya printer boleh terus print. Kalau saya tak ada skill ni, macam mana saya nak bantu? Tapi Alhamdulillah memang saya telah lama sedar tentang keperluan itu, dan saya telah lama belajar tentang apps yang boleh design ni. Macam saya pandai menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Jadi saya menggunakan kedua-dua software itu untuk create signage, safety signage, bagi tujuan physical distancing, bagi tujuan untuk memakai face mask dan sebagainya lah. Saya boleh buat. Saya tak perlu minta ataupun bayar kepada konsultan untuk buatkan untuk saya. At the same time, saya dah menjimatkan duit majikan saya, bos saya. Tak perlu bayar berpuluh-puluh ribu pada designer luaran, sebab saya sendiri pun boleh design. Mungkin you diperlukan untuk buat infographics, poster dan sebagainya. So it's a good skills to have, because that can save money. Boleh menjimatkan duit majikan you, menggunakan Adobe ke ataupun lain-lain software lah yang you rasa selesa untuk guna. Numeracy adalah kemahiran bekerja dengan nombor-nombor, menggunakan software seperti Excel, SPSS. Mungkin you punya majikan nak tahu, dalam ramai pekerja saya ni, siapa yang dah dijangkiti, yang siapa yang belum dijangkiti, siapa yang mempunyai risiko untuk dijangkiti. Saya nak dalam bentuk statistik. Sudah, kalau you tak tahu nak buat, gunakan Excel macam mana. So you need to have the skills to use the Excel software, for example, dan lain-lain software yang berkaitan, untuk you key in the numbers and then produce the statistic, the percentage ke average dan sebagainya. Because people likes to see numbers. Dia tak suka baca ayat panjang-panjang tu. Saya nak nombor, berapa peratus, apa purata. Ini bukan sahaja skills yang bagus semasa pandemik, tapi dalam apa-apa situasi sekalipun. Of course, yang seterusnya adalah berkaitan dengan apps komunikasi online, seperti meeting apps, seperti macam mana nak gunakan Zoom, Webex, MS Team dan lain-lain software yang ada dekat luar sana lah, supaya anda boleh melaksanakan mesyuarat ataupun perbincangan online. Online. Dan ini memerlukan kemahiran, belajar dan try. Tekan apa nak tekan, macam mana nak record, macam mana nak print attendance, macam mana nak record attendance, macam mana nak chat.
Kalau katalah ada masalah nak troubleshooting, suara tak dengar, gambar tak keluar, nak share screen tak boleh, troubleshooting. That is a very important skill. Kalau you are the secretary to the safety committee, then you are the one yang responsible to make sure that everything is functional. So bila tengah meeting online tu, tiba-tiba something happen. Ni apa, secretary apa jadi ni, tiba-tiba je hilang gambar. Secretary pun, saya pun tak tahulah apa jadi ni. Dia pun tak tahu. Dia pun dah jadi gelabah, lagi gelabah daripada orang lain. Itu tak boleh lah, So you need to spend some time to work on your skills on all these apps. Saya pun tak adalah pandai dalam sekelip mata, tapi saya belajar dengan trial and error. Gunakan dengan kerap. Kalau ada benda yang saya tak tahu, saya akan belajar. Apa tekan ni apa jadi. Saya pun belajar dari semasa ke semasa. Tapi we don't stop. We carry on learning until we have enough skills to assist. Ensuring that the meeting is done properly lah, supaya semua orang dapat manfaat daripada perbincangan dan juga mesyuarat tersebut. Practice makes perfect. Jangan waktu meeting tu baru you nak practice. Sebelum tu lagi you dah practice dah. Macam mana you gunakan you punya risk management skills lah. Bila saya nak gunakan Zoom Webex ni, apa akan berlaku, apa masalah yang bakal berlaku. Kalau dia tak keluar video, apa yang saya boleh buat. Kalau dia tak keluar bunyi, apa saya boleh buat. Kalau saya tak dapat nak share, apa yang saya boleh buat. Apa plan B dia. So you need to have all that. Bagi saya ni lah hard skill yang paling mudah lah. Berkaitan dengan PPE dengan hygiene. But still ramai orang akan bertanyakan PPE yang macam mana yang sesuai. Macam mana nak pakai PPE tu dalam konteks pandemik ni. Mostly is the face mask lah. Face mask. So you might want to demonstrate macam mana penggunaan face mask yang betul. Macam mana nak menggunakan face shield dengan betul. Macam mana nak ramai orang dah tahu macam mana nak pakai face mask tu, tapi ramai orang tak tahu macam mana nak don, apa orang kata doff. Maknanya nak buka dia dengan cara yang betul supaya virus tu tak lekat kat tangan semasa kita nak handle face mask tu. So itu adalah skills yang penting juga. Maknanya semua aspek kemahiran untuk membeli yang betul, memakai yang betul, membuang yang betul, so that you can demonstrate and let other people learn from you. Hygiene ada dua benda yang saya rasa penting lah. Nombor satu ialah tentang washing hands. So you must practice on yourself. Macam mana nak ikut the right way of washing your hands using the soap, ataupun macam mana nak gunakan hand sanitizer. Bukannya ceret macam tu saja dan salah lah. You boleh belajar daripada nurse dan doktor. From there on you practice your skills, and from there on you teach other the skills. Kalau you nampak ada staff-staff yang menggunakan hand sanitizer tu dengan cara yang tak betul, you tegur lah, ditunjukkan lah cara yang betul. Ini cara dia macam mana. Jangan buat tak tahu saja, because that can prevent the spread of COVID-19, especially yang menggunakan tangan. Dan juga protokol untuk sanitation, sanitize. What if an area, dalam you punya production floor ke dalam bilik mesyuarat tu, suddenly you dapat tahu wujudnya
PUI ataupun PUS, dan you nak kena sanitize the whole area, the best way ialah panggil lah kontraktor untuk buat. Tapi for a small company yang tak ada duit nak bayar kontraktor, you kena buat sendiri. Kata you tak tahulah pula, tak reti nak buat macam mana, tak boleh lah. You have to learn lah how to, what is the protocol to sanitize an area, suatu area yang besar. Okay, soft skills. And soft skills are very important as well, because we are human. Human bukan sahaja hard skills saja important, tapi soft skills yang melibatkan leadership. Leadership, giving the right example, that is very powerful. You cakap kat orang tentang physical distancing, tapi you sendiri pun tak pernah amalkan physical distancing, so that is not the right leadership. You tak pernah nak mengajak orang-orang untuk mengikut kaedah yang betul, that is leadership. You cannot assist people on doing the right thing, that is leadership. Leadership is about doing the right thing. If you don't do the right thing, macam mana you nak orang follow you doing the right thing? Flexibility, you need to be flexible. Dunia kita sekarang ni sentiasa berubah-ubah. Hari ni ada PKP, besok tak ada PKP, tak ada PKP, tiba-tiba ada balik PKP. Peraturan itu berubah dari semasa ke semasa, kaedah berubah dari semasa ke semasa. Peraturan dulu, safety rules dulu mungkin dah tak boleh guna lagi untuk sekarang, tapi nak ubah you tak tahu. Jangan terlampau rigid untuk ikut suatu rules dan sebagainya. You must be flexible, mengikut situasi lah. Adaptable, mengikut situasi. The situasi is the keyword dia. PKP pun ada banyak jenis PKP. Ada yang PKP, ada yang bersyarat, ada yang pemulihan. Setiap PKP punya kategori tu ada kaedah dia yang berbeza. You kena adapt kepada macam-macam lah. So you tak boleh hanya berpegang pada benda yang statik sahaja. Critical thinking untuk menilai sesuatu betul ataupun salah. Mungkin ada rakan-rakan lain yang bukan daripada bidang kita, bidang OS ni, dia mencadangkan sesuatu, tapi you tak boleh nak nilai boleh ke tak boleh ke, because you tak pernah nak practice, baca banyak benda. You tak boleh nak kritik sama ada apa yang dicadangkan tu boleh digunakan atau tidak, praktikal ataupun tidak. You kan aja semua, okay boleh, ya. Tak boleh juga. You must be critical. Kalau betul, you cakap betul. Kalau salah, you cakap salah. Communication and emotional intelligence. Communication saya dah bincangkan tadi. Emotional intelligence, macam mana you menghadapi emosi diri dan emosi orang lain. Panjang benda ni kalau saya nak bincangkan, tapi bolehlah klik dalam YouTube tu dan carilah tentang emotional intelligence ni, ataupun you boleh PM saya dan saya boleh share lah video-video yang saya rasa baik bagi you memahami apa dia emotional intelligence ni. Bagi saya, emotional intelligence lebih penting daripada IQ. EQ ni lebih penting daripada IQ. Persuasion, macam mana nak memujuk, saya dah bincangkan tadi. The soft skills tu is macam mana kita memujuk. The hard skills dengan cara menulis. The soft skill dengan cara bercakap, bercakap, body language kita, gelagat kita, itu semua penting. Preventing infodemic, ini saya nak highlightkan, because semasa bermulanya pandemik ini, salah satu benda yang sangat menjadi isu ialah tersebarnya maklumat-maklumat yang
tak dapat nak disahihkan betul ataupun tidak, ya. Jadi saya nak share suatu bahan daripada yang saya dapat daripada WHO ni, ya. Misinformation, ada banyak misinformation. Maknanya maklumat itu tak betul. Tapi kita bukannya lah sengaja nak sebarkan maklumat yang tak betul. Cumanya kita tak pastikan maklumat itu betul atau salah, dan kita main sebarkan saja, ya. So ini juga adalah sebahaya penularan COVID-19 tu sendiri. Misinformation dan juga disinformation. Misinformation, kita tak sengaja menyebarkan maklumat yang salah. Disinformation ialah pihak-pihak yang sengaja menyebarkan fake information untuk personal agenda, untuk kepentingan diri. Dan kedua-dua jenis ini bahaya. Misinformation, disinformation, dua-duanya bahaya kerana dia boleh menyebabkan rasa cemas, rasa panik, ya, amalan yang salah. Jadi kita sebagai safety professional, kita kena jangan jadi orang yang menyebarkan maklumat yang salah. So kita kena sentiasa menilai maklumat yang kita terima, ya. Kita jangan jadi penyumbang kepada menyebarkan maklumat yang salah ataupun maklumat yang memang sengaja dibuat untuk mengelirukan, ya. Jadi macam mana cara untuk kita memastikan maklumat itu betul? Lihatlah sumber di mana, apa kandungan dia. Jangan main tengok title sahaja. Siapa penulis dia, apa tarikh dia, ini tahun 2020 ke tahun 1975 dulu dibuat, ya? Tengok apa bukti-bukti dia, apa yang ditulis ni betul ke, search dalam Google lah sekejap. Ya, semak dengan orang-orang yang sepatutnya. Kalau you kenal doktor, for example, you masalah dia sekejap, doktor ni betul ke ni apa yang saya dapat ni? Kalau dia cakap ini salah ni, mana ada benda-benda macam ni, janganlah sebarkan, ya. Jadi kita jangan menyumbang kepada penyebaran maklumat-maklumat yang salah. At the same time, kita dapat membantu syarikat dan juga rakan-rakan pekerja kita, rakan-rakan sekerja kita, membantu kerajaan, ya, untuk mengawal situasi itu supaya dia tak jadi keliru, cemas, panik dan sebagainya, ya. Jadi kita mesti bersama-sama lah, kita jaga kita lah. Kita jaga kita itu bukannya dalam konteks penularan saja, penularan virus, termasuk juga penularan maklumat-maklumat yang salah ataupun maklumat palsu, ya. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, are you ready to respond sekiranya berlaku apa-apa kepada anda sebabkan impact pandemik ini? Okay, paksa cuti tanpa gaji, diberhentikan. So di sini saya nak memperkenalkan dua perkataan yang penting, iaitu upskilling dan juga reskilling. So apakah dia upskilling? Upskilling ialah you belajar kemahiran baru, ya, dalam bidang yang you ada lah, yang you ceburi itu, yang so that you have more skills than others. Macam yang saya bincang sebelum lah, design dan sebagainya. So that bila majikan nak buang you, for example, wah, dia ni banyak skill yang dia ada ni, rugi pula kita nak buang. Kita cari yang mana yang paling kurang skill lah, paling kurang pengalaman, paling kurang skill. Itu kita buang sebab dia nak belajar benda yang dia nak belajar saja, benda-benda yang lain dia tak nak belajar, ya. So upskilling ini meningkatkan nilai you sebagai seorang individu, ya. Macam you nak beli gadget lah, pada harga yang sama tapi fungsi dia lebih banyak. Kenapa you beli Samsung? Sebab Samsung ni harga dia sama je macam Apple, tapi
kemampuan dia melebihi Apple. Jadi you jual Apple, you simpan Samsung. Itu logik dia. So jangan biarkan diri anda berada dalam keadaan statik. Sentiasa belajar kemahiran baru. Jangan fikir pasal dia relevan ataupun tak relevan. You rasa you minat, you mau, you buat, belajar. Yang kedua adalah reskill. Reskill ini adalah making yourself available for other jobs within the organisation. Contohnya macam katalah kalau kilang tu nak tutup department ni, that's okay. You cakap saya boleh ada kemahiran yang diperlukan untuk department yang lain, walaupun department tu berbeza. Safety nak tutup, yang tinggal hanya accounting saja. You boleh masuk tak accounting? Boleh, saya cakap saya pernah ada dulu skill accountant. Tak mana-mana, tak bila-bila you belajar, bos you pun tak tahu kan. Sekali tengok, oh ya, you ada pernah belajar ni dulu. Kursus 5 hari bookkeeping. Oh bagus lah, you boleh masuk ke dalam accountancy department tu untuk sementara lah kan, for example. Ataupun making yourself available for a different job in other organisation. Syarikat you dah tak mampu lagi nak bayar you sebagai safety officer, you terpaksa diberhentikan. You tengok ada satu syarikat yang lain ada peluang pekerjaan yang lain, tapi dia bukan pasal safety, something else lah, maybe welder. You boleh apply. You ada kemahiran lah, masuk dapat masuk kerja, walaupun bukan dalam bidang safety tapi sebagai welder. Nanti bila ekonomi dah bagus, you boleh apply balik bidang safety. At the same time you dah ada pengalaman sebagai welder, for example. So that is upskilling dan juga reskilling. So when you have upskilling and reskilling ni, sekiranya anda diberhentikan, anda perlu gabungkan dengan strategi-strategi yang lain seperti networking, berkenalan dengan ramai orang, gunakan LinkedIn, Facebook pun boleh. Kenal, bukannya kenal kalangan keluarga sajalah, you kenal lah dengan HR, recruiter. Sentiasa subscribe, follow info-info terkini tentang peluang-peluang pekerjaan. Hantar message from time to time, tanya khabar, kenalan dengan orang-orang yang penting yang boleh memberikan you peluang pekerjaan. That is networking. At the same time you kena siapkanlah resume you. Jangan biar saja tak update. This is where LinkedIn is good, whereby you boleh key in saja, tak perlu nak print dan sebagainya. You just dalam online tu je you boleh update, tambah, buang, bagi dia cantik. This is the time. Jangan tunggu sampai anda dibuang baru you nak buat resume you. This is the time untuk you siapkan resume you. Because when the time comes, resume you dah ready. Jadi tak perlu nak tunggu sebulan, 2 bulan hanya kerana you nak siapkan resume. Dan juga interview skills. At the same time you kena belajar lah untuk menghadapi interview semula. Walaupun 15 tahun ni dah you tak pernah interview, but you must be ready. Because keadaan sekarang ini, iklim sekarang itu memerlukan you bersedia untuk itu. You boleh start practicing. Panggil lah pakcik makcik, mak bapak tu, suruh dia orang jadi interviewer. You pun bercakap lah, record, gunakan handphone record, and then suruh orang tengok macam mana interview, you okay ke tidak. Practice makes perfect. Lama-lama you okay lah. The keyword here is being ready. So that you may take maybe only tak sampai sebulan, you dah boleh dapat kerja yang lain. Kalau you tak nak buat resume, tak nak buat interview, then you boleh buat bisnes sendirilah. Create a new business for you, so that you can get income by entering the business world. So saya rasa masa mencemburui saya tak ada. Kalau saya ada masa yang lebih lagi, mungkin panjang lagi yang saya boleh bualkan, yang boleh sharekan. Saya harap apa yang saya kongsikan hari ini dapat membantu anda semua. Jangan lupa untuk follow saya di LinkedIn jika anda mempunyai account, boleh connect dengan saya.
ataupun melalui Twitter, ya. Melalui itu juga you boleh hantar message lah, direct message kepada saya sekiranya you memerlukan apa-apa bantuan, nasihat, bahan-bahan. InsyaAllah, ya, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk bantu. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Jayden Osh atas menjemput saya untuk memberikan sharing session ini dalam webinar ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mendengar di luar sana, dengan harapan supaya apa yang saya share ini dapatlah memberi manfaat, ya, supaya anda sentiasa bersedia untuk menghadapi pandemik ini walaupun dia berpanjangan, ya. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.